A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sama kita membuka majlis ilmu kita pada malam ini, sekaligus menghadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham adik yang telah kita sembahyangkan jenazahnya sebentar tadi dengan umul kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan agar Allahyarham ditempatkan di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh dan beriman, dan dilapangkan kuburnya dan menjadikan kuburnya salah satu daripada taman-taman syurga, insya-Allah, amin. Baik, ini yang kita katakan sebentar tadi kan, ungkapan yang telah dinyatakan oleh waris berkaitan dengan ini. Jadi kita sama-samalah mendoakan kan, bahawa sesungguhnya jenazah yang mana meninggal dunia yang telah kita bincangkan sebelum ini, tajuk hari ini pun memang berkaitan dengan kematian. Bahawa beliau melihat mereka-mereka yang datang semayang, datang siapa semayang gitu kan, yang mana kenal lah. Ada datang semayangkan jenazah aku apa semua, mengiringi terus ke tanah perkuburan. Nampak Allahyarham, nampak sampailah habis pengurusan. Dan ini bukan kita kata, yang ini dikatakan oleh tuan kitab yang kita sedang rungkaikan, iaitu Imam Al-Qutubi sendiri. Sebab itu saya amat menyarankan tuan-tuan ada kitab ni kan, cari kat kedai beli kan. Kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Cukup menarik dari sudut intipati yang telah dibahaskan. Dan sesungguhnya apabila kita melihat jenazah terbaring di hadapan kita, kita membayangkan kita begitulah besok. Gitu kan. Kita akan menjadi seperti itulah, kan. Tengok orang meninggal dunia, jangan kita tengok aja kan. Tengok tu dengan mata hati, bahawa sesungguhnya kalau sekiranya dan ataupun tiba-tiba tengah hidup ni sakit jantung, mati on the spot, apa kesudahan kita, tuan-tuan? Apa kesudahan kita? Kita yang sedang duduk dalam masjid ni, mereka-mereka yang sedang sibuk balik kerja, kelu-kilih apa semua. Jadi hakikat sebenarnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan tuan-tuan dan juga saya peluang sebenarnya kan. Kita masih ada peluang. Kita masih ada masa untuk memperbetulkan apa yang tidak betul. Untuk kita memperbanyakkan amal yang mana masih sedikit. Untuk mengqadakan solat sekiranya dulu zaman-zaman jahiliah, muda-muda dulu, zaman-zaman pok yeye dulu, rambut dai kan. Zaman-zaman tak pakai tudung dulu, zaman-zaman dululah. Kita agak ke laut dari sudut ibadah apa semua. Ini ada masa. Jangan besok tiba-tiba mati kita, besok komplain depan Tuhan, ya Allah, bagi saya kembali kejap ke dunia. Apa pasal? Saya balik ke dunia kali ni confirm saya akan buat banyak amal. Sudah terlambat kan, tiada lagi peluang yang kedua. Second chance dah tak ada, tuan-tuan. Hidup ini hanyalah sekali ini je. Oleh demikian, syukurlah pada Allah Ta'ala yang memberikan kita masa dan ruang untuk kita memperbaiki amal ibadah kita apa semua. Yang mana ada hutang, segera bayar hutang. Jangan sibuk nak buat hutang aja, usia dah makin lanjut, sibuk membeli rumah, membeli tanah. Beli lagi banyak kan, beli lagi kereta banyak dalam dunia ni, beli tukar kereta besar-besar lagi kan. Padahal kita tahu kehidupan kita ni dah menuju ke hujungnya. Ni saya beli ni bukan untuk saya, Ustaz, ni untuk anak-anak. Anak-anak biar dia lah uruskan harta dia orang kan. Hari ni mak ayah tu lah kan, mak ayah kita lah kan. Tak tahulah tuan-tuan, saya kita sibuk pada anak-anak kita kan, sibuk duk fikir kan besok ni beli rumah ni mahal nanti ni.
Kita belikan dulu kan. Semua kita fikir. Sampai anak kita besar, kita fikirkan kehidupan untuk dia. Dia besar, doakan kita pun tidak. Ingatkan kita dalam semayang kan. Bukan suruh balas jasa, bayar-bayar duit, tak payah. Nak doakan, ada tak doa Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara? Ada tak doa tu sampai? Sebab kita didik dengan dunia kan. Cubalah kita didik dengan akhirat, mudah-mudahan walaupun kita tak ada membelikan apa-apa reta untuk mereka, Allah bagi rezeki untuk mereka luas. Gitu. Dan mereka berdoa kepada kita besok apabila kita sama ada kita hidup maupun apabila kita telah meninggal dunia. Itu ini yang kita perlu muhasabah diri lah tuan-tuan, insya-Allah. Okey, baik. Kita menyambung semula kita punya pengajian berkaitan dengan rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat. Yang mana pada edisi sebelumnya, pada kesempatan yang lalu, kita membahaskan berkaitan dengan kiamat itu sendiri, iaitu berlakunya hari kebangkitan. Dan bila sebut hari kebangkitan, sebelum berlakunya kebangkitan, adanya yang dikatakan sebagai tiupan sangkakala kan? Tiupan sangkakala. Ini ungkapan lazim kita dengar, bahawa besok di penghujung dunia ini, apabila dunia ini dah berada di penghujungnya, setelah keluarnya Dajjal, dah keluarnya Ya'juj Ma'juj, dah habis dah dunia ni aman balik semula di bawah pemerintahan Imam Mahdi dengan Nabi Isa, dan manusia pula kembali kafir lepas itu, setelah mana dua orang tokoh ini meninggal dunia. Dunia akan membawa ataupun menuju kepada begitu teruk sekali, sehingga kan hadis Nabi menceritakan Kaabah itu sendiri datang manusia untuk memecahkannya. Kita pun heran kan, bukan hari ni dekat Mekah tu banyak ke orang jaga kan, polis-polis, ya haji ya Allah, haji ya Allah kan. Pergi Mekah tuan-tuan ni, sekarang ni bulan 12 ni, penuh Mekah tuan-tuan. Semua orang duk jaga Mekah apa tu. Mana pergi polis-polis ni ke kan? Mana pergi orang Islam yang semayang keliling tawaf apa semua, mana pergi? Rupanya sebelum berlakunya penjajahan oleh orang-orang kafir pada Mekah apa semua sekali dah mati tuan-tuan. Yang mana orang Islam yang beriman, walaupun beriman pada Allah Ta'ala, walau sekecil zarah datang satu angin, dan kata Nabi akan menghembuskan angin tersebut, dan semua orang yang beriman, walaupun imannya sebesar zarah, hidup mati on the spot. Tinggallah dunia ini kafir betul. Dunia ni semua yang kufur betul. Tatkala itulah manusia datang ke Kaabah, tengok bangunan apa. Ini kebangunan yang dulu orang Islam duk agung-agungkan, datang ambil kapak, bumpang pecahkan Kaabah. Kata Rasulullah, itu petanda tak lama dah tu. Di sikit lagi nak dekat dah kan, sikit lagi nak dekat kiamat lah. Tiba-tiba datang tiupan trompet kan, kalau dalam doktrin agama-agama lain. Sebab kiamat ni bukan kata Islam aja yang mengakui bahawa adanya kiamat. Agama-agama lain juga berlaku juga, ada juga dalam doktrin mereka tentang kiamat dan sebagainya. Orang-orang Kristian, Yahudi dan sebagainya, bagi dia orang datang trompet lah kan, trompet untuk tiupan dan akhirnya hancur. Kalau kita orang Islam, tanduk kan. Jadi kita nak definisikan dahulu sebelum kita membahaskan muka surat 278. Siapa yang ada di kitab boleh rujuk. Dalam Islam kita tak sebut trompet kan, kita sebut asur. Dan perkataan sangkakala itu daripada asalnya perkataan Sanskrit kan. Kalau kita lihat dari sudut bahasanya, dahulu sangka ni disebut sebagai cangku ataupun sangka ataupun cangkha kan. Lama kemudian datanglah sangka. Kala bermakna tiupan itu berkala. Jadi sangka kala. Ada ulama kata 2 kali tiup, ada yang kata 3 kali tiup. Maka kita akan bahaskan nanti yang tuan kitab ini dia pegang berapa kali tiup. Tiupan sangka ni kalau dalam bahasanya bermakna ditiupkan cangkerang itu. Satu cangkerang ditiup berlaku bunyi bungut gitu kan. Tuan-tuan tengok cerita kartun The Croods, tuan tengok kan. Siapa yang rajin buka cerita anak-anak kita ni, tahulah cerita The Croods tu. Kan cerita The Croods yang pertama tu, yang last sekali babak tu, yang bapak dia mana pergi bapak dia, ramai-ramai duk tiup trompet. Bukan trompet, dia tiup cangkerang. Yang The Croods pakai tu, itulah bunyinya. Itulah sangkakala. Maksudnya
cangkerang yang ditiupkan sampai mengeluarkan bunyinya. Dan dahulu kala kalau orang gunakan benda ni untuk perang, lazimnya kan, untuk perang. Jadi bagi semangat perang kan. Sebelum kita nak perang, nak bagi jangan gentar. Tengok musuh lagi ramai depan, lagi takut. Maka yang lead tu mesti bagi kata-kata semangat, bagi berapi-rapi semangat sebelum kita nak tempuh perang ni. Ni perang ni hidup mati je, itu je. Tak hidup mati, itu je dulu. Itu namanya perang. Maka dibuat tiup satu alat supaya bagi semangat. Jadi begitu jugalah. Dan digunakan juga sangkha ini dahulunya adalah untuk pemujaan. Orang-orang Hindu contohnya, lazimlah kan, orang Hindu ni dia suka bunyi-bunyian. Muzik ni memang Hindu memang suka. Kalau di kuil mereka pun memang penuh dengan loceng apa semua kan. Sebab dia suka bunyi. Bagi dia bunyi itu untuk memanggil spirit, dengar Tuhan, dengar ni apa datang ni, tong kan. Kalau tak bunyi, tak siapa datang kan. Kalau buat sikit satu bunyi, Tuhan tahu, oh datang orang ni kan. Ini Tuhan kita tak perlu ada bunyi, Tuhan tahu kita semayang kan. Itulah kelebihan orang Islam. Dan disebut asur dalam Al-Quran, disebut asur seperti mana Allah Taala berfirman dalam surah An-Naml dalam muka surat 279, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhun dakhirin. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Surah An-Naml ayat 87. Jadi wayun fakhu fisur, asur maksudnya sangkakala ini tadilah yang ditiup oleh malaikat. Dalam bahasa Ibrani pula disebut sufar kan, sufar ini satu tanduk kan, ada satu tanduk. Dan lazimnya orang Yahudi dia gunakan tanduk ataupun bunyian ini dalam dia punya perayaan besar, iaitu Yom Kippur kan. Yom Kippur ni perayaan dia kurang lebih macam hari raya kita lah kan, Idul Fitri. Bagi Yahudi Yom Kippur ni membesar. Jadi banyaklah bunyi. Tuan-tuan yang mungkin pernah pergi ke Baitul Muqaddis kan, Baitul Muqaddis maka umrah dan ziarah ke apa semua, kadang-kadang waktu subuh orang azan, dema pun berbunyi kat bawah tu kan. Masjid Aqsa, kita tengah semayang tu, habis azan, lepas tu kita semayang subuh. Tengah semayang subuh, dema berpesta kat bawah kan. Jadi itu memang dia punya perangai lah, dia suka ganggu. Lagi yalah, tengah semayang lagi kuat bunyinya. Itu memang perangai dia orang. Jadi itu namanya lah as-sufar, ataupun sufar ini tanduk yang digunakan dalam perayaan Yom Kippur dia. Baik, kemudian kalau kita lihat juga dari sudut hari ni, banyak jugalah viral yang wujud di luar sana berkaitan dengan bunyi-bunyian yang pelik-pelik yang ada di seantero dunia. Kalau tuan-tuan rajin buka YouTube lah kan, rajin buka YouTube, kadang-kadang dengar kan bunyi-bunyi pelik, ataupun ada juga ada orang tulis macam-macam caption dalam TikTok pun ada kan. Kononnya dalam dunia ni ada masa dengar bunyi pelik dekat Alaska lah, dekat Amerika lah, dekat mana, seluruh dunia ada bunyi pelik kan. Itu juga salah satu daripada bunyi-bunyi lah kan, bunyi-bunyian yang wujud. Tapi ramai yang mengatakan kat situ itu bukannya bunyi kiamat, ada yang kata itu kiamat lah apa semua. Padahal itu salah satu teknologi kan yang mungkin dibangunkan oleh Amerika lah, namanya HAARP kan, HAARP kan, High Frequency Active Aurora Research Program. Itu pun salah satu daripada program yang melihat ionosfera ni apa semua, juga salah satu juga yang termasuk dalam bunyi. So ni kita definisikan dulu yang dikatakan sebagai bunyi-bunyi apa yang ada dalam muka bumi ni. Baik, kemudian dalam Islam kita sebut asur, ataupun yang disebut sebagai sangkakala yang ditiup. Kata Nabi SAW, apakah itu asur? Pernah satu ketika datang seorang badui, datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakan pada aku tentang sur, tentang bunyi, iaitu kiamat kan. Kiamat definisi orang Islam macam mana? Kata Nabi SAW, qarnun yunfakhu fihi. Iaitulah kata Rasulullah, sur itu ataupun bunyian itu qarnun, satu tanduk, yunfakhu fihi, yang akan ditiup padanya. Jadi
kita sebagai orang Islam, kita tak katalah bunyi trompet kan, sebab kalau trompet dah menyalahi tanduk ini. Maka ini hadis daripada Imam Ahmad menyatakan bahawa yang akan ditiup itu adalah tanduk yang mengeluarkan bunyi. Okey, baik. Kemudian kita percaya siapakah yang akan meniupkan sangkakala ini? Dalam eskatologi Islam, dan kita percaya pun hari ini, iaitu malaikat yang akan meniup sangkakala ini namanya Israfil alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu. Mikail memberi rezeki, menurunkan rezeki. Yang ketiga, Israfil akan meniup sangkakala. Yang keempat, Israel akan mencabut nyawa. Ini 4 malaikat disebut sebagai archangel kan, malaikat yang paling besar sekali. Di bawahnya ada para malaikat yang lain. Jadi ini 4 yang paling besar sekali lah yang ada. Dalam 4 ini, Israfil tugasnya adalah untuk meniup sangkakala. Maka ini disebut oleh Imam Al-Baihaqi ketika mana Nabi SAW mengatakan bahawa Jibril ada di sebelah kanan, Mikail ada di sebelah kiri, dan di tengahnya adalah pemegang sangkakala. Ini hadis daripada Imam Al-Baihaqi. Dan ijma' ulama' juga telah bersepakat mengatakan bahawa yang akan meniup sangkakala ini adalah Israfil alaihissalam. Jadi bab ini tiada keraguan padanya. Okey, baik. Jadi kita nak lihat tara mana besarnya malaikat Israfil ni kan. Nak kata malaikat kan yang akan meniup sangkakala ni. Pernah satu ketika Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat bertanya, menceritakan berkaitan dengan besarnya Jibril AS. Nabi satu ketika pernah bertanya pada Jibril, "Hey Jibril, aku tengok kau ni dalam keadaan sekarang ini, boleh tak aku nak tengok keadaanmu yang asal?" Maka diperlihatkan kepada Rasulullah bentuk malaikat Jibril AS yang sebetulnya. Maka Jibril pun mengepakkan 2 kepaknya dan mempertontonkan kepada Rasulullah. Besar Jibril kan. Jibril tuan-tuan, dia ada 2 kepak. Satu bahagian kepak ada 300 sayap, belah kirinya pun ada 300 sayap. Satu sayap Jibril boleh tutup bumi ni gelap timur barat. Bermakna 300 sayap Jibril, dia boleh tutup 300 bumi. Punyalah besar kan. Besar betul Jibril tuan-tuan kan? Jibril ni besar. Lagi kata Rasulullah, ada lagi besar daripada kau? Ada ya Rasul. Itu yang lagi besar daripada saya, namanya Israfil AS. Tara mana besarnya? Israfil ni pula tuan-tuan, dia ada 600 sayap belah kanan, 600 sayap belah kiri. Saya ni sebesar-besar saya, kata Jibril, muat satu sayap dia je. Kan? Besar betul Israfil AS. Jadi dia boleh menutup 1200 Jibril dengan kepak dia.